Hai geng. Okey geng, aku nak bercakap pasal yang manusia-manusia ahli-ahli PAS, ahli-ahli UMNO, ahli-ahli ataupun orang-orang siapa-siapa yang pernah mengundi Pakatan Harapan, dan juga macam kita yang memberikan harapan kepada Pakatan Harapan sebelum dan sewaktu pilihan raya umum 14, PRU 14 hari itu, kita dengan manifesto yang dibentangkan oleh Rafizi Ramli dengan Pakatan Harapan punya tim, kita berkempen kaunya. Tahu-tahu bila dah menang tak boleh buat. Bila tak boleh buat tu kan, terus Pakatan Harapan bila dah berbentuk kabinet, tahu-tahu Pakatan Harapan dah ada masalah dah. Orang yang duk buat kerja untuk memenangkan Pakatan Harapan dah ditolak jauh dah. Yang duk macam orang yang duk bawa suara-suara kempen Pakatan Harapan, tahu-tahu minggu pertama, minggu kedua dah kena tendang lah. Dan apabila Pakatan Harapan tengah tengah membentuk kabinet, tahu-tahu Parti Keadilan Rakyat ni yang mengundi ataupun pilihan raya ni menggunakan logo parti keadilan yang duk dapat yang depa menang tiket ahli parlimen sebagai daripada PH apa semua ni kan. Tahu-tahu ya, Parti Keadilan bagi nama, tahu-tahu orang lain yang dilantik sebagai menteri-menteri. Dan apabila minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kan, ya, bila Rafizi Ramli start bersuara, kami bagi nama lain, dan bila dilantik orang lain kan, faham? Terus Rafizi Ramli kena tendang lah. Faham tak maksud aku? Kena tendang terus dah. Lepas tu pakat-pakat jadi macam huru-hara dah kan. Sebabnya kita nak faham satu. Kita duk ada dengan orang yang pernah memerintah 22 tahun. Dan macam mana aku nak cakap sebab dia orang tua, kita orang muda sikit. Kita nak bersuara, satgi kita duk takut orang tua ni dia tak bagi jawatan dekat Anwar Ibrahim. Kau faham tak maksud? Dan bila Rafizi Ramli sendiri cerita kan, minggu pertama pun dia dah kena warning dah apa semua. Jadi suara-suara yang Rafizi Ramli bawa tu, suara-suara yang janji-janji manifesto yang Rafizi Ramli bawa selama ni, dia pusing satu Malaysia sampai Pakatan Harapan menang, suara-suara tu tak boleh buat. Janji-janji tu bila macam Tun Mahathir sampai dia keluarkan kenyataan manifesto bukan kitab suci, luluhnya, sakitnya hati geng-geng Pakatan Harapan ni. Sakitnya hati, kenapa Tun keluarkan kenyataan tu? Sedangkan kerajaan pun ada duit. Walaupun waktu tu dia ada isu kena bayar balik duit kepada pembayar cukai GST lah, macam-macam. Dengan waktu tu dah GST tak ada kan, huru-hara apa semua, apa 2-3 bulan. Bila dah lepas 100 hari, pelbagai macam-macam huru-hara. Jadi ahli-ahli parlimen daripada DAP, Amanah, PKR ni kan, pakat berfikir ya, kalau macam tak jaga hati Tun, nanti Tun Mahathir dia tak bagi jawatan Perdana Menteri kepada Anwar kan. Jadi pakat hold sampai Anwar Ibrahim pun kata tak apa, kalau Tun nak sampai habis panggil apa tak apa, Tun ambil kan. Tahu-tahu ya, alamak, boom. Sebab satu geng-geng ahli parlimen bersatu yang dilantik sebagai menteri pun ni, depa duk takut bila Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri. Depa takut Anwar Ibrahim duk nak buat reshuffle menteri-menteri kabinet ni. Depa duk takut Anwar Ibrahim ganti orang lain sebagai menteri-menteri kabinet apa semua. Sedangkan bila macam Anwar Ibrahim, bila Pakatan Harapan dah jatuh dah, Anwar Ibrahim pun cakap, kita hanya nak tukar Perdana Menteri saja, bukan nak tukar menteri teruskannya lah kan. Jadi
adalah di dalam parti macam di dalam gabungan Pakatan Harapan ada yang nak jadi menteri, ada yang berhajat dok nak jadi Perdana Menteri, macam-macam segala nenek ada. Jadi ada yang dok nak kekalkan juga sebagai menteri sebab Azmin Ali tak ada dalam senarai sebagai menteri. Sebab ketika itu Azmin Ali adalah Menteri Besar Selangor. Azmin Ali tu tak ada list untuk menjadi seorang menteri. Kita kena faham tu. Sebab tu bila Azmin Ali dilantik, geng-geng Parti Keadilan Rakyat ni, oi, nama dia mana ada? Pasal apa dia jadi menteri? Macam tu lah. Dan kalau nak ikutkan Wan Azizah pun patutnya menjadi Perdana Menteri. Tapi biasalah kan, pakat-pakat otak ni kita bagi dekat orang yang ada pengalaman 22 tahun lah kan. Lah kita boleh tengok. Tapi waktu tu kerajaan memang masalah duit kau-kaunya. Sebab kerajaan waktu tu dengan kena bayar hutang-hutang 1MDB tahun yang pertama. Kerajaan kena buat hutang untuk bayar hutang. Sebab tu itu kita tak boleh buat apa dah. Kita memang lepas ni kerajaan apa yang naik, kerajaan mana-mana yang naik, Tun Mahathir tak boleh ada. Itu je aku boleh cakap. Itu je yang aku nampak. Sebab Tun Mahathir ni dia ada keegoan dia. Tun Mahathir ni dia manusia yang sangat-sangat ego. Dia nak orang lain tunduk dekat dia. Bukan dia yang macam ni lah. Dia nak orang lain ikut dia. Seperti mana 22 tahun orang lain sembah dia tu, orang lain cium tangan dia, orang lain jilat dia kan. Lepas tu apabila dia letak jawatan, jadi orang dah tak sembah dia, orang dah tak layan dia. Bila dia cakap pun semua orang buat tak tahu je. Terutama Najib Sailang dia tu kan. Lepas tu waktu jadi waktu Tun Mahathir buat maruah Melayu ke apa semua tu kan. Waktu tu dia ingat geng-geng Muhyiddin apa semua sembah dia lagi ya. Dan mereka ada kalau hampir dengar pembongkaran daripada ahli parlimen ataupun adun bersatu ni, ada yang buka cerita kan. Ada yang buka cerita. Kalau macam ahli parlimen bersatu dia macam dia tak berani, dia macam buka cerita takut kantoi kan. So adun ni hak mana-mana adun bersatu hak yang tahu cerita, adalah depa tulis kan, depa buat video, depa ada cerita sikit-sikit. Sebenarnya Tun Mahathir letak jawatan tu, sebelum Tun Mahathir letak jawatan tu, depa dah ada plan dah kan. Jadi bila plan tu tak jadi, itu hak yang Tun Mahathir marah sangat dekat Muhyiddin tu. Saja-saja kan saya Tun Mahathir dia tak marah dekat Muhyiddin. Tapi disebabkan Muhyiddin pun sailang dia, sebab tu Tun Mahathir marah sangat dekat Muhyiddin tu. Jadinya itulah, kita dah nampak pemikiran orang tua, dah tua, anak-anak hang tu kaya dah, billionaire dah, apa semua. Apa yang hang boleh buat sekarang ni? Hang dah tua dah. Beras satu beg, satu kampik tu pun hang tak larat nak angkat lah. Harap hang punya otak hang, mulut hang bercakap laju saja. Tapi hang punya untuk hang nak buat kerja pun hang tak boleh dah. Cukup lah, berehat lah. Itu je kita boleh cakap. Tapi kalau sampai hari ni, itulah orang kata 3 benda ni, kalau tak ada 3 benda ni, ada satu yang masih dia kekalkan. Macam orang-orang tua dekat kampung masih nak jadi ketua kampung. Walaupun dah tahu dia pun tak buat kerja, dia duk makan duit, dia duk makan rasuah apa semua, masih dia nak juga kuasa. Sebab apa? Dia pernah rasa kuasa. Jadi dia akan usaha untuk kekalkan kuasa. Macam itulah Tun Mahathir. Kan kuasa kuasa tahta wanita. Macam itulah di antara 3 ni. Kan? Jadi kuasa tu dia nak. Orang kata tahta tu dia masih dia nak lagi. Walaupun dah tua, kubur duk panggil mai lah sini. Tapi dia masih nak usaha untuk nak dapatkan kuasa.
supaya orang lain sembah dia, Atun. Macam Najib dulu kan, sampai orang duk cium tangan, kan, sampai orang duk cium tangan, peluk, cium pipi lah, apalah. Pasal baru ni aku tengok Najib kan. Sampai orang nak pergi kulak ayat mata depan dia, cium dada dia, apa. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau duit tak masuk dalam akaun, mungkin Najib tak duduk situ cerita dah. Najib dia tak kena uruskan sampai sekarang. Disebabkan duit masuk akaun. Dan banyak sangat duit yang masuk. Dan setiap duit yang masuk dalam akaun tu, semua ada kes. Semua ada laporan, semua ada tuduhan. Setiap duit-duit yang masuk. Sebab duit masuk dalam akaun Najib daripada laporan mahkamah, daripada 2011 tau, duit masuk dalam akaun Najib. Bilion tau, bilion. Kan? Pak dia, kita boleh tahu pak dia punya bagus punya arwah Tun Razak, punya bagus punya amanahnya. Anwar Ibrahim cukup puji punya Tun Razak. Tun Razak tu disebabkan Mahathir hilang je. Kan? Kalau tak dia boleh jadi Perdana Menteri lama, kita pun tak tahu, ada stres, tahu-tahu meninggal. Kan? Fikir kan. Kerajaan sesuatu kerajaan yang pegang kuasa terlalu lama, dia akan jadi gila. Dia akan jadi gila kuasa. Tengok sekarang ni Jokowi, dia dah pegang, Jokowi Dodo dekat Indonesia, dia dah pegang 2 penggal. Perubahan gila-gila Habib dia buat Habib. Gila punya Habib. Betul-betul dia pergi jumpa Tesla, Elon Musk, semua. Dia pergi jumpa billionaire tau. Direct dia pergi jumpa. Dia nak minta nak buat bateri dekat Indonesia saja. Tu saja. Walaupun Elon Musk dia dah rugi 10% saham dah, tetap juga dia keluarkan juga dan dia talar kepada Indonesia. Jadi itulah sekarang ni satu dunia percaya akan Indonesia. Tak lama lagi. Sekarang ni pun duit Indonesia pun makin hari makin kukuh kan. Sampai apa dia boleh buat bandaraya besar. Dia boleh wujudkan dalam keadaan sekarang 2020. Harga barang segala maknenek semuanya mahal. Dia ada modal 300 bilion untuk, cuba bayangkan 300 bilion tu Malaysia punya belanjawan tahunan 300 bilion tau. 300 bilion tu dia buat untuk bina bandaraya je. Hang bayangkan. Cuba fikir nak 300 bilion belanjawan Malaysia setahun 300 bilion, 400 bilion, hampir-hampir dengan 400 bilion setahun. Cuba bayangkan Indonesia buat 300 bilion untuk buat bandaraya. Gila tak gila? Fikir tengok. Mengatakan Indonesia ada duit, walaupun ada beberapa persen dia pinjam, tapi dia berani pinjam tu disebabkan ekonomi dah kukuh. Rakyat Indonesia ada 200 juta lebih, bayangkan. Kita Malaysia baru ada 32 juta. Bayangkan 32.7 juta 2020. Cuba fikirlah geng. Mana negara kita antara Indonesia. Singapura kita tak payah cakap, kecil je dia dah tinggal kita, bukan main jauh lagi. Sebab apa? Indonesia tak ada UMNO. Kerajaan yang macam UMNO tu dekat Indonesia dah hapus, dah jatuh. Dia angkat ketua pembangkang dia jadi Menteri Pertahanan. Cuba hang bayangkan, dia lantik Menteri Dia lantik ketua pembangkang dia sebagai Menteri Pertahanan. Gila tak gila? Tahu mana kestabilan yang kukuh tu. Malaysia tobat siapa-siapa menang ke, contoh macam sekarang kursi tak cukup ke apa ke, tetap tak apa, kami saja kan. Baru-baru ni bila terdesak sangat, buatlah MOU. Uyalah. Fikir-fikir lagi yang demi masa depan mak ampak untuk hang. Okey, fikir-fikirkan. Tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak PAS. Sekarang ni parti PAS ada dalam kerajaan, parti UMNO ada dalam kerajaan, parti Bersatu ada dalam kerajaan. Apa yang mereka buat? Setakat merasmikan cerita puluh-puluh juta, 1 bilion apa semua kan. Apa kemudahan yang kita dapat?
Yang dapat merasai itu orang-orang bawah-bawah mereka yang menguruskan. Oh, kita buat ayam, kita buat baja, buat tu, buat ni, buat. Orang bawah mereka yang menguruskan tu je yang untung. Itulah sistem tu kita kena hapus. Kan? Tak boleh melalui, contohlah macam sistem yang akan datang, kerajaan terus supply kepada rakyat. Jangan melalui ejen, jangan melalui kontrak lasap lah apa, jangan. Itu yang punca rugi tu. Macam bayar gaji security lah segala mak nenek yang pakai kontrak-kontrak apa. Patutnya kerajaan kena ada yang direct di bawah kerajaan. Barulah kerajaan akan dapat jimat. Kan? Fikir-fikirlah macam-macam kita boleh cakap lah. Okey. Assalamualaikum.